Selamat petang, salam sejahtera. Anda pernah dengar giliran jerung pula panas buntut disiasat SPRM? Wah, ini memang isu paling hangat yang kamu perlu share kepada seluruh dunia, khususnya seluruh Malaysia. Ini semua karena inilah yang kita inginkan, inilah aspirasi kah? Inilah keinginan rakyat Malaysia, yaitu semua jerung-jerung besar yang terlibat dalam penyelewengan uang, salah guna kuasa, rasuah, apalagi ya, sakau duit sana sini, perlu disiasat oleh SPRM. Dan kalau boleh, sumbat saja. Kalau mereka terbukti bersalah, sumbat saja mereka ke dalam penjara. Karena inilah yang dikatakan barunya adil. Kan? Ini tidak rakyat di bawah miskin, tapi orang-orang di atas yang dipanggil jerung-jerung kaya raya pula. Caranya kaya pula bukan dengan cara yang baik. Itu yang kita tidak suka. Kalau mereka jadi kaya dengan cara yang betul, cara yang baik, kita ucapkan tahniah dan itulah yang terbaik. Tapi kalau dengan sakau, dengan makan duit, dengan seleweng, dengan rasuah, itu yang betul-betul kita kecam sehabis-habisnya. Laporan ini dipetik daripada Kosmo.com, memetik giliran jerung pula panas buntut di siasat SPRM. Persoalan besar malam ini, siapa jerung yang mula panas buntut ini disiasat oleh SPRM? Harap-harap bukan sekadar panas buntut lah, terbakar buntut lagi bagus. Kalau hilang terus buntut lagi bagus. Apa pendapat kamu semua? Kalau kamu setuju dengan apa yang saya cakap, tolong bantu saya tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini, dan tekan butang subscribe itu percuma. Share video ini supaya semua orang tahu kita sama-sama punya perasaan benci terhadap jerung-jerung yang sakau duit rakyat, yang makan duit rakyat, yang rasuah sini sana, yang seleweng sini sana, salah guna kuasa sini sana. Tahun 2023 menyaksikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bertindak agresif menyiasat kes-kes berprofil tinggi. Kenapa agak-agaknya ini berlaku? Saya hanya satu jawaban. Kerana bos kita, yaitu Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim, bertindak betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul komitmen, mahu memerangi rasuah sehingga ke akar umbi. Bukan sekadar ke akar umbi, tapi sehingga ke bos-bosnya sekalian. Inilah yang menyebabkan SPRM bertindak agresif. Karena ia sebenarnya tindak balas daripada siapa bos mereka. Kalau Perdana Menteri itu adalah pemerang pula, orang yang betul-betul benci rasuah, betul-betul mau memerangi rasuah, tentulah SPRM akan bertindak dengan lebih agresif. Tapi kalau ada yang menghalang-halang, pastilah SPRM tidak akan agresif. Kita ucapkan tahniahlah kepada kerajaan terbaru pimpinan Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan ini, kerana menyebabkan SPRM menjadi begitu agresif sekali. Walaupun ramai yang benci, walaupun ada pemimpin-pemimpin politik, pengarah-pengarah syarikat, pengarah-pengarah jabatan, menteri-menteri yang benci dengan tindakan Anwar Ibrahim yang begitu lantang, tegas menentang rasuah di Malaysia, tapi kita tetap setuju, kita tetap memuji, dan kita tetap menyokong tindakan itu. Biarlah, kalau saya boleh jumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ada peluang cakap, saya akan cakap mudah saja dengan bahasa orang Sabahan yang paling sederhana. Saya cakap, jangan pedulilah dengan diorang semua tu. Tan Sri ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, teruskanlah usaha anda itu. Teruskanlah usaha Datuk Seri memerangi rasuah ini. Bakar saja buntut-buntut orang yang kepanasan itu, sehingga Malaysia betul-betul bebas rasuah. Karena bila kita bebas rasuah, seluruh dunia akan menghormati kita, dan pastinya negara kita akan jadi lebih kaya lagi. Baru-baru ini, Akbar melaporkan seorang bekas Menteri Keuangan sedang disiasat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung
simpanan harta berbilion ringgit di luar negara. Bayangkan, berbilion ringgit, bosku. Antara kes besar lain yang mendapat perhatian adalah berhubung pembekuan akaun sebuah parti politik atas dakwaan menerima ratusan juta ringgit dipercaya daripada dana politik. Siasatan kes melibatkan Jerung bukan sesuatu yang luar biasa, kerana ada Jerung yang lebih besar pernah disiasat SPRM. Siapa Jerung yang lebih besar itu? Anda pasti tahu. Antaranya Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri, dan juga pada waktu itu ialah Perdana Menteri, turut pernah disiasat oleh SPRM. Sebelum ini, siasatan SPRM dilihat terarah kepada kes penyelewengan peruntukan dana dan perolehan kerajaan yang dilihat dilakukan secara besar-besaran di seluruh negara. Ia termasuk insentif penjana kerjaya yang diambil kesempatan oleh pihak majikan atau pemilik syarikat untuk menipu dan membuat tuntutan palsu. Jumlah tersebut bukan sedikit, malah ada yang membuat tuntutan palsu melebihi RM 1 juta kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso seperti yang dilaporkan media kemarin. Inisiatif itu diberikan kerajaan untuk membantu merangsang ekonomi negara melalui pengambilan pekerja dan program berbentuk latihan. Jumlah peruntukan yang disalurkan juga banyak, yaitu RM 3,5 bilion. Namun, apabila ada majikan yang rakus, tamak haloba, mereka mengambil kesempatan terhadap insentif yang ditawarkan dengan menipu dan membuat tuntutan palsu. Tindakan SPRM tersebut adalah senada dengan hasrat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu memerangi rasuah, lebih-lebih lagi yang berskala besar sejak beliau dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10 pada November tahun lalu. Perkara itu sentiasa ditekankan Anwar dalam kebanyakan ucapan-ucapan beliau sekarang. Langkah tersebut tidak lain tidak bukan adalah untuk menyelamatkan wang rakyat. Jadi, kalau begitu, kenapa rakyat masih membenci Anwar? Tiada sebab untuk rakyat membenci Anwar. Ada sebab besar untuk kita teruskan menyokong Anwar, teruskan mengundi Anwar, kerana tindakan Anwar Ibrahim yang dibenci oleh jerung-jerung semua ini dan ikan-ikan bilis juga ialah apabila beliau cuba menyelamatkan wang rakyat melalui memerangi rasuah. Kata Anwar, kes-kes kecil dengan penangkapan ikan bilis tidak akan membantu kerana rasuah sudah menjadi wabak. Kalau dahulu terlalu banyak masa dan tenaga tertumpu untuk menangkap ikan-ikan bilis, kini jerung tidak akan terlepas. Syukurlah. Malah sejarah pernah membuktikan kedudukan jerung juga tidak selama-lamanya selamat. Masanya akan tiba, sama ada cepat atau lambat. Pelanduk mungkin lupa jerat, tetapi jerat tidak pernah lupa pelanduk. Sesiapa sahaja yang terlibat dengan jenayah kolar putih tidak akan terlepas. Namun hukuman penjara yang dijatuhkan ke atas pemimpin sebelum ini nampaknya belum membuka mata masyarakat untuk menilai kesan dan akibat daripada amalan rasuah. Hukuman penjara itu seolah-olah tidak memberi pengajaran kepada pemimpin lain. Sepatutnya isu pemimpin disiasat tidak sepatutnya berlaku lagi. Bagaimanapun, ramai yang terlupa bahawa orang tamak selalu rugi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita biarkan saja semua jerung-jerung panas buntut, mula panas buntut. Kan? Bye-bye.